Ramai fikir penganut satanisme dikaitkan dengan kegelapan, korban dan ritual jahat. Namun, ia tidak semudah itu. Ada yang lihat syaitan sebagai simbol kebebasan. Mereka mahu hidup ikut pilihan sendiri. Lain pula guna imej ini untuk bantah tekanan agama. Ini bukan satu sekta, tetapi puluhan kumpulan berbeza. Ada yang berfalsafah, ada yang sekadar pertunjukan. Ada juga yang berjuang untuk hak. Di sebalik semua ini, jarang ada perkara benar-benar berbahaya. Banyak cerita seram tentang penganut satanisme. Konon mereka menculik anak, minum darah dan buat perjumpaan rahsia. Kebanyakan ini hanyalah rekaan dari filem, buku dan khabar angin lama. Hakikatnya, kebanyakan mereka tiada tanduk atau bilik bawah tanah. Selalunya, mereka hanyalah orang yang tidak suka peraturan majoriti. Mereka lakukan persembahan, tetapi tiada apa yang menakutkan. Penting untuk tidak keliru antara imej dengan tindakan sebenar. Satanisme muncul tidak begitu lama dahulu dan dari awal lagi ia lebih tentang protes dan ekspresi diri. Ada yang menganggap syaitan simbol kekuatan, ada yang simbol kebebasan. Ada aliran berbeza, ada yang percaya pada mistik, ada yang tidak percaya apa-apa pun. Bagi sesetengah orang, ritualnya hampir seperti teater. Ada yang bertindak melalui mahkamah dan aktivisme. Semua ini bukan tentang kejahatan, tetapi tentang bagaimana seseorang ingin memutuskan sendiri cara hidupnya. Pentagram, kepala kambing, lilin hitam, semua ini mudah dikenali. Tapi, apa maknanya? Bagi sesetengah orang, ia sekadar simbol protes. Bagi yang lain, ia cara menonjolkan diri. Penting untuk faham, penampilan luar tidak mencerminkan niat. Seseorang boleh memakai pentagram dan menjadi pelajar biasa. Seseorang boleh nampak seperti paderi, tapi melakukan kejahatan. Tingkah laku menentukan segalanya, bukan simbol. Undang-undang menghukum tindakan, bukan gambar pada baju. Sesetengah satanis berkata, saya pusat hidup saya dan saya sendiri tentukan apa yang betul. Mereka tidak sembah syaitan, mereka tak percaya peraturan orang lain. Idea mereka, hiduplah sesuka hati, tapi sedia tanggung akibatnya. Falsafah mereka mungkin kedengaran keras, tapi intinya satu, jujurlah pada diri, jangan tipu diri, jangan jadi munafik. Bukan malaikat, bukan juga raksasa. Cuma pandangan berbeza tentang kebebasan. Jika anda fikir ada sesuatu yang menakutkan setiap malam di sana, itu tidak benar. Bagi kebanyakan orang, ritualnya seperti persembahan, lilin, topeng, muzik. Ada yang menutup satu fase hidup seperti perpisahan, kerja baru atau perubahan. Ini lebih kepada psikologi daripada sihir. Ia membantu merasa kuat dan melepaskan tekanan. Masalah timbul jika ritual itu sebenarnya digunakan untuk membahayakan orang lain. Maka, itu sudah jenayah, bukan falsafah. Pernah ada masa, seluruh dunia panik. Ada bual bicara, berita seram di akhbar, dakwaan kultus dan penculikan. Banyak kes kemudian terbukti salah, lalu orang dibebaskan. Mengapa ini berlaku? Manusia takut akan perkara yang tidak difahami. Jika seseorang berpakaian hitam, menyalakan lilin dan berkata aneh, dia dianggap berbahaya. Padahal ia sering sekadar lakonan, persembahan atau gaya. Panik itu seperti kilat. Seketika, seluruh kota diselubungi ketakutan. Ya, perkataan ini kedengaran menyeramkan. Ya, kadang-kadang berita memaparkan kisah yang serupa. Namun kebanyakan kes seperti itu gagal. Rupanya, ia hanya sakit mental atau rekaan semata. Kumpulan satanik berdaftar secara terbuka berkata, tiada keganasan. Hanya ada kebebasan memilih. Jadi, bila dengar cerita begitu, tanyalah soalan. Mana buktinya? Siapa yang melihatnya? Bagaimana kes itu berakhir? Internet penuh teori bahawa orang kaya dan berkuasa kononnya terlibat dalam ritual rahsia. Tetapi jika disiasat, semuanya runtuh. Foto, khabar angin, spekulasi yang sama. Ya, ada penjenayah dalam kalangan elit. Tetapi mereka tidak perlukan syaitan untuk langgar undang-undang. Mengaitkan setiap persembahan pelik dengan konspirasi adalah jalan menuju paranoia. Lebih baik semak, adakah ada fakta? Atau hanya cerita dongeng yang menakutkan? Fakta adalah apabila ada dokumen, saksi, mahkamah. Khabar angin pula bila seorang nenek bercerita. Dalam dunia satanisme, banyak emosi, kisah seram dan imej menarik. Namun jika anda mahu tahu kebenaran, carilah bukti kukuh. Foto dengan topeng bukan bukti. Video jeritan juga tidak selalu seperti yang disangka. Belajarlah bezakan persembahan dengan jenayah. Ini kemahiran berguna dalam apa jua bidang. Bagi sesetengah orang, ini cara menyatakan saya bebas dan saya tidak perlukan dogma orang lain. Bagi yang lain, ia cuma estetika dan gaya. Untuk pihak ketiga, ini perjuangan hak untuk menjadi diri sendiri dalam masyarakat yang dikawal peraturan orang lain.
Ada yang mahu undang-undang sama untuk semua agama. Ada pula yang sekadar bermain dengan imej. Namun hampir selalu intinya sama, bukan untuk musnahkan dunia, tetapi untuk cipta ruang bagi pilihan sendiri. Satanis tidak anggap diri mereka jahat. Mereka cuma ada pandangan berbeza. Kata mereka, jika tidak rugikan sesiapa, jujur pada diri, jangan bersembunyi di sebalik kuasa tinggi, kamu okey. Mereka tiada perintah, tapi ada kejujuran pada diri. Mereka tidak anggap kesenangan dosa dan tidak percaya balasan kekal. Mudah saja buat jahat, terima balasannya. Tetapi jika hidup jujur dan hormat, simbol kamu tidak penting. Ada kumpulan yang tidak bersembunyi. Sebaliknya, mereka ke mahkamah, berdebat dengan kerajaan dan mengadakan protes. Mereka menuntut, jika ada monumen Kristian di Dewan Bandaraya, biarlah ada juga monumen mereka. Jika ada pengajaran agama di sekolah, biarlah mereka juga boleh bersuara. Ini bukan sihir, tetapi kerja dengan undang-undang. Mereka guna nama Satan sebagai simbol kebebasan dari tekanan. Mereka tidak peduli tanduk, yang penting adalah akses yang sama. Perjuangan mereka bukan untuk kejahatan, tetapi untuk hak menjadi diri sendiri. Muzik, filem, video, semuanya sudah lama bermain dengan rasa takut akan syaitan. Ada darah, anak patung dan altar di sana. Penonton suka seram, artis pula suka provokasi. Tetapi masalahnya, orang mula percaya ia benar-benar wujud. Pemuzik dibicarakan, konsert dibatalkan, dituduh merosakkan kanak-kanak. Padahal, itu cuma pertunjukan seperti filem seram. Ini bukan seruan keganasan. Ia cuma permainan imej yang lebih laku dari kebenaran yang membosankan. Remaja sentiasa ingin menjadi istimewa. Mereka mahu menentang sistem, mencari gaya sendiri dan tunjuk mereka tak sama. Estetika gelap, meme dan misteri mudah menarik perhatian. Risiko bukan pada simbol, tetapi pada siapa di sebaliknya. Ada kumpulan yang normal. Ada juga manipulator yang ambil duit atau rosakkan mental. Yang penting, fahami perbezaannya. Ingat, bermain itu satu hal, mencederakan orang lain itu hal lain. Dalam sejarah, ada kes-kes besar yang menyebut satanisme dalam tajuk berita. Namun, seringkali kes-kes ini kemudian gagal. Keterangan palsu, tiada bukti ditemui. Ada juga jenayah sebenar, tetapi disiasat oleh penyiasat biasa, tanpa sihir. Label satanis sering menyukarkan apa sahaja yang tidak difahami dikaitkan dengannya. Kemudian, ternyata tiada kultus, tiada syaitan, tiada ritual di situ. Hanya ketakutan. Ramai orang beragama melihat penganut satanisme sebagai ancaman. Simbol, kata-kata, persembahan mereka mencetuskan bantahan. Namun penganut satanisme membalas, kami punya kebebasan sendiri, kami berhak atas pandangan kami. Perdebatan tercetus mengenai monumen, pelajaran sekolah dan keputusan perubatan. Kadang-kadang, isu ini sampai ke mahkamah. Ini bukan perang antara kebaikan dan kejahatan. Ini adalah perdebatan tentang batasan di mana iman berakhir dan kebebasan orang lain bermula. Dalam perdebatan ini, penting untuk belajar mendengar. Mereka bukan selalu orang pinggiran atau aneh. Selalunya, mereka hanya orang bijak yang tidak suka kemunafikan. Mereka mencari cara hidup yang jujur, tanpa mengikut telunjuk orang lain. Bagi sesetengah orang, ini adalah falsafah. Bagi yang lain, ia adalah gaya hidup. Ada yang ingin meluahkan diri, ada yang ingin mencari kelompok mereka. Yang penting, jangan samakan semua orang. Ada kumpulan yang selamat, ada juga yang toksik. Sama seperti ideologi lain. Di AS, mereka lebih banyak dibincangkan. Ada lebih banyak kes mahkamah, tindakan, skandal di sana. Di Eropah, perbincangannya lebih senyap. Di negara di mana agama sangat kuat, golongan satanis ditakuti dan sering disalah anggap sebagai kultus. Di sesetengah tempat, mereka diharamkan, di tempat lain, mereka tidak diambil serius. Skala mereka kecil di mana-mana. Tetapi imej mereka menonjol, dan imej itu lebih kerap dibincangkan berbanding organisasi itu sendiri. Estetika itu berkesan, oleh itu, mereka nampak lebih ramai daripada yang sebenarnya. Kemungkinan besar, tiada apa yang global. Akan ada demonstrasi, persembahan, pertikaian mahkamah, meme, muzik dan cerita seram baharu. Juga akan ada panik di internet, semuanya akan berulang. Tetapi tiada penaklukan dunia akan berlaku. Satanisme akan kekal topik niche, namun minat terhadapnya tidak akan lenyap. Kerana orang sentiasa tertarik membincangkan perkara terlarang, kontroversi dan gelap. Dan selagi ada ketakutan, akan ada mereka yang memanfaatkannya. Kebanyakan penganut satanisme tidak mahu kejahatan. Mereka hanya tidak mahu orang lain menentukan cara hidup mereka. Mereka ada pandangan, gaya dan perkataan sendiri. Selagi mereka tidak langgar undang-undang dan tidak cederakan orang, itu hak mereka. Simbol mungkin mengejutkan, namun di sebalik simbol, perbuatan lebih penting.
Bukan semua yang menakutkan itu berbahaya. Dan bukan semua yang nampak baik itu sebenarnya tidak berbahaya. Tindakanlah yang menentukan segalanya, bukan gambar di skrin. Jika menarik, langganlah agar tidak terlepas episod baru. Kami sentiasa ringkas dan tepat.